Masih bersama Berita Wilayah, kita ke Sarawak Bumi ke Nyalang. Antara fokus berita hari ini ialah berkaitan PAS pelawat bagi pelancong mendapatkan rawatan perubatan di negeri itu. Perinciannya bersama Vanessa Mering di sana. Silakan, Vi. Ya, Tika, Kerajaan Sarawak akan menyemak semula PAS pelawat 14 hari bagi pelancong yang masuk ke negeri ini untuk tujuan perubatan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, ini kerana tempoh itu terlalu singkat terutamanya bagi mereka yang mendapatkan rawatan yang memerlukan waktu yang lebih lama. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan ini juga bagi memudahkan pelancong perubatan mendapatkan rawatan penuh sekurang-kurangnya 30 hari di negeri ini. Premier Sarawak berucap demikian pada majlis makan malam bersama ahli-ahli Persatuan Hospital-Hospital Swasta Sarawak Malaysia APHM di Kuching. Beliau menambah kerajaan juga bersetuju untuk memberikan PAS pekerja sehingga tempoh 5 tahun kepada pegawai perubatan swasta dari Semenanjung untuk memohon berkhidmat di negeri ini. Jelasnya langkah ini akan mampu menarik lebih ramai golongan ekspatriat yang mahir dalam pelbagai bidang untuk menyumbang kepada pembangunan Sarawak. You are given work permit for 5 years. You don't have to apply every year. And it covers all sectors of our economic activities, from industrial activities, services activities. I believe medical is services, so that the professional can work and stay in Sarawak with 5 years working visa, since immigration is under us. Terdahulu berucap pada majlis itu, Presiden APHM Datuk Dr. Kuljit Singh meminta sedikit kelonggaran berkaitan undang-undang kemasukan imigresen bagi pegawai perubatan dari Semenanjung Malaysia yang bekerja di pusat perubatan swasta. Katanya beberapa syarat juga akan diperhalusi termasuk sekiranya tiada anak-anak Sarawak yang mempunyai kemahiran tertentu dalam bidang perubatan itu, maka ia akan memerlukan kepakaran pegawai perubatan dari Semenanjung untuk membantu. APHM mempunyai 152 ahli daripada 210 buah hospital swasta yang berlesen di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, termasuk 11 ahli di Sarawak. Sejak diperkenal pada 2010, inisiatif baharu Program Pengukuran Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR telah menunjukkan perkembangan yang memberansangkan. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, setakat September lepas, seluas 1.05 juta hektar telah disukat secara primita daripada keseluruhan 1.6 juta hektar tanah NCR di Sarawak. Datuk Amar Awang Tengah menjelaskan ketika ini hanya kira-kira 600,000 hektar tanah NCR di negeri ini yang belum disukat di bawah program tersebut. Beliau menambah daripada keluasan yang telah disukat itu, sebanyak 807,603 hektar telah diwartakan sebagai reserve gunasama Bumi Putra di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri KTN. Beliau berkata kerajaan negeri berpuas hati dengan pencapaian tersebut yang menggambarkan kerjasama padu di antara agensi pelaksana dengan pemimpin masyarakat dan juga pemilik tanah. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh pada majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN di Sri Aman. Sebanyak 895 surat hak milik tanah diserahkan pada majlis tersebut kepada 448 pemilik tanah dari 3 kawasan di Bukit Bergunan. Terdahulu dalam ucapannya, Penguasa Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Sri Aman, Nicholson Nyisin memberitahu seluas 57,536 hektar tanah NCR di bahagian itu telah selesai disukat secara perimeter. Jelasnya daripada keluasan tersebut 53,027 hektar telah diwarta sebagai reserve guna sama Bumi Putra di bawah Seksyen 6 KTN. Bagi pengukuran lot individu pula, 5,754 lot tanah telah disukat dengan 4,270 lot telah dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 KTN.
Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH akan menganjurkan persidangan dan pameran di dalam Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Borneo ke-7 BOSH 2022 di salah sebuah hotel terkemuka di Kuching bermula 1 November ini. Menurut pengerusi NIOSH, Dr. Wilson Ugak Kumbong dalam satu kenyataan media, BOSH 2022 merupakan aktiviti tahunan anjuran NIOSH bertujuan memperkenal dan membincangkan trend terkini dalam bidang keselamatan dan kesihatan yang boleh memanfaatkan industri di negara ini. Datuk Wilson juga memaklumkan persidangan itu juga merupakan satu peluang untuk pakar dalam pelbagai bidang untuk mengenengahkan perkembangan baharu agar hasil perubahan teknologi dan ekosistem tersebut boleh membawa kesan positif dalam kalangan industri. Jelasnya bertemakan kesaksamaan, kelestarian dan kemakmuran adalah bertepatan pada masa kini memandangkan negara masih dalam landasan pemulihan ekonomi pasca endemik. Ujar Datuk Wilson lagi, keselamatan kesihatan pekerjaan merupakan sesuatu yang dinamik. Negara dan industri perlu siap sedia untuk menghadapi dan menangani isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Justru itu, NIOSH mempelawai industri dan individu untuk tampil ke hadapan dan menyertai persidangan ini agar para delegasi persidangan berpeluang menjalinkan hubungan erat dan bertukar pandangan serta pengalaman berkaitan isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Tambahnya, NIOSH mensasarkan seramai 500 orang delegasi persidangan selain 20 pempamer akan terlibat dengan pameran. Persidangan selama 2 hari itu juga akan menampilkan lebih 10 orang pembentang dari dalam dan luar negara. Selain itu, BOSH 2022 juga membuka peluang kepada pembekal perkhidmatan dan peralatan kesihatan dan keselamatan untuk mempamerkan produk masing-masing. Kumpulan jazz tempatan Takdan dari Miri bakal membuat persembahan sulungnya di hadapan ribuan penonton di Kuching Jazz 2022 yang membuka tirainya malam ini berdekatan dengan Hotel Grand Margarita Kuching. Kumpulan tersebut merupakan antara 10 kumpulan dan artis yang akan membuat persembahan selama 2 hari acara itu berlangsung. Untuk persembahan malam ini, 3 kumpulan lain iaitu Henry Rotinsulu dan Jasmine Band dari Indonesia dengan rentak Bori Marantika, artis jazz terkemuka tanah air Norin Aziz dan Fria Garbe Quartet dari Indonesia. Untuk persembahan malam ini, 3 kumpulan lain iaitu Henry Rotinsulu dan Jasmine Band dari Indonesia dengan rentak lagu Bori Marantika, artis jazz terkemuka tanah air Norin Aziz dan Fria Garbe Quartet dari Australia. Manakala untuk malam kedua akan menyaksikan persembahan anak jati Sarawak dari Kuching, Kai Den, artis popular peragaan kebaya era 40 hingga 50-an, Ushera, penyanyi dan penulis lagu indie tempatan, Leon Fire, Don Wong dan Ark Royal dari Singapura. Kepuncak persembahan akan menampilkan penyanyi solo lelaki Indonesia yang popular dengan lagu Terima Kasih Cinta, iaitu Afgan Shah Reza, akan menghiburkan peminat jazz yang hadir kelak. Penonton yang hadir juga dapat menyaksikan pameran masakan dan kraf tangan tempatan di Bazar Makanan dan Kraf Kuching Jazz bersama-sama perniagaan kecil tempatan yang lain. Kuching Jazz pertama kali dianjurkan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak SEDC pada 2017 bertujuan menyediakan platform untuk memberi inspirasi dan memupuk bakat muzik tempatan. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa untuk perkembangan dari Sarawak.